Alhamdulillah. Alhamdulillah kita dapat berjumpa malam ni. Okey. Boleh dengar tak suara saya? Boleh? Okey, clear mah. Okey. Ya, okey. Semua dah makan ke? Sekejap kita tengok partisipan. Okey, ramai. Ada yang tak boleh masuk tu. Ada yang WhatsApp tak boleh masuk. Ada recording kan? Kita record ni. Yes, insyaAllah. Jadi kita record. Okey. Jadi saya share skrin lah. Sila. Sekejap. Okey, semua boleh nampak ke skrin saya? Boleh nampak ke? Okey, clear mah. Ya, okey, right. Okay, hari ni Dr. Adibah bagi saya tajuk, adakah hormon diet pilihan saya? Okey. So bila dia bagi tajuk ni kepada saya sukalah tajuk ni. Sebab apa saya suka? Sebab dia ada perkataan pilihan. Okey. Sebab pilihan ni bagi saya lah, kita dalam hidup kita ni, kita sentiasa berdepan dengan keadaan kita kena buat pilihan. Jadi kita kena bijak buat pilihan kita sendiri. Dan kadang-kadang kita selalu cakap kan, I don't have a choice. Bagi saya lah, personally saya rasa perkataan I don't have a choice tu overuse, diguna secara kadang-kadang I have a choice pun, tapi kita cakap I don't have a choice. Contohlah kan, saya cakap dengan anak saya, okay I don't have a choice, mama kena keluar dengan kawan mama sebab kawan mama ajak. Padahal saya yang nak keluar kan. Actually I have a choice. I can say I tak boleh lah keluar malam hari ni macam tu. So bagi saya lah perkataan I don't have a choice tu kadang-kadang kita overuse lah. Kita terlalu kata kita tak ada choice. Sebenarnya dalam hidup kita, kita ada pilihan. Okay. And kadang-kadang tu smallest decision can change our life forever. Okay, smallest decision sahaja. Dia pilihan ni dia kadang-kadang ada pilihan yang senang. Okay, nak buat choice. Macam contohlah kan, nak makan KFC ke McD hari ni. Simple je pilihan tu kan. Boleh je hari ni makan KFC, minggu depan makan McD kan. Tak ada masalah pun. It's a simple choice sahaja. Ada pula pilihan yang kita susah nak buat lah. Contohnya saya rasa sekarang ni macam doktor-doktor yang bertugas dekat hospital-hospital COVID tu, okay, diorang berdepan dengan satu keadaan di mana diorang susah nak buat choice, susah nak buat pilihan, nak pilih patient A ke patient B, nak letak kepada ventilator sebab nak assess patient yang mana lebih tinggi prognosis dia untuk recover. Diorang nak kena assess, nak buat pilihan yang macam tu. So it is a very difficult situation kan nak pilih. Kita pun tak tahu nak cakap kadang-kadang. So that is a difficult situation dengan keadaan COVID yang bertambah membimbangkan. Okay, macam kes hari ni pun 12 kes juga kan, macam lebih kurang semalam juga. So kalau dengan COVID ni pun kita kena tanya diri kita, adakah diri kita ni bersedia kalau ditakdirkan kan kita ni, na'udzubillah lah, kuman COVID tu terkena kepada kita, adakah kita bersedia? Kita kena tanya diri kita. Kenapa saya kata macam tu? I'm sure kita semua dah dengar lah kan, kebanyakan kes COVID ni, okay, kalau kita tengok ada orang kena COVID asymptomatic, dia tak ada apa-apa simptom pun, demam pun tak ada. Okay, ada orang kena COVID masuk ICU, ada orang kena COVID dapat pneumonia teruk kan, ada orang kena COVID sampai menjadi asbab dia untuk sampai meninggal dunia kan. Jadi kenapa macam tu? So kita kena faham bahawa sebenarnya kalau kita go through, kalau kita memang follow cases yang meninggal, yang pass away semua tu, kebanyakannya mereka ada comorbidities, iaitu penyakit-penyakit underlying diseases.
Dia dah memang ada penyakit sebenarnya. Jadi bila COVID masuk, tubuh dia tak dapat melawan penyakit tu. Itu yang berlaku sebenarnya. Jadi kita kena tanya diri kita sendiri, adakah kita ni kalau kita terkena, adakah kita mampu nak melawan kuman COVID tu? Okay. Okay, berbalik kepada decision yang nak buat tadi kan, decision kita dalam hidup kita ni. Macam saya sendiri ada a few decisions lah yang saya dah buat yang saya rasa I was very pleased lah with that decision. Macam one of the best decision I made in my life. Okay, salah satu dia decision saya untuk buat medik. Okay, saya rasa Alhamdulillah saya dah buat pilihan yang betul lah untuk diri saya. Decision saya untuk stay kat Terengganu, balik daripada UK dulu lepas saya habis grad dulu, saya bekerja kat sana. And then bila balik ke Malaysia tu, my husband decided untuk duduk Terengganu lah sebab parents dia kat sini. So I think that was among the best decision we did sebab saya memang sukalah duduk Terengganu ni sebab saya rasa saya ni bukan jenis orang yang suka kota metropolitan yang besar, yang busy semua tu. So Terengganu ni memang sesuai lah dengan jiwa saya. So okay, antara decision lain, okay ada satu lagi. Decision yang saya buat about a year ago untuk join Dr. Adibah untuk buat hormon diet ni. Okay. Daripada small decision itulah yang telah mempertemukan kita pada hari ini. Itu one of the best decision yang saya dah buat dalam hidup saya. Okay. So kenapa saya kata macam tu? Okay, inilah tugas saya pada hari ini. Tugas saya pada hari ini berat ni Dr. Adibah bagi ni. Sebab tugas saya untuk membantu anda semua membuat pilihan. Adakah hormon diet pilihan anda ataupun tidak? Okay, berat apa tu? Tugas yang berat Dr. Adibah bagi saya. So saya duk fikir-fikir kan, macam mana saya nak buat session ni So I thought saya start dengan saya share my own experience lah. Sebab bila saya buat benda ni, saya share dengan kawan-kawan saya semua. So diorang pun berminat nak join hormon diet ni. Alright. So kalau tengok kat sini kan, happiness is a journey, not a destination. So sepanjang journey saya membuat hormon diet ni, saya rasa dia telah memberi saya satu kepuasan yang susah lah untuk saya describe sebab saya dah achieve a lot of things for myself, keluarga saya, kawan-kawan saya, patient saya, adik-beradik saya, orang yang dekat dengan saya. So dalam masa about 1 year, sebenarnya setahun lah saya mula join Dr. Adibah pasal pemakanan semua ni. Okay, saya ni kita panggil primary care. Doktor-doktor yang kat klinik ni kita panggil primary care. Jadi saya, walaupun kita sebagai doktor ni, pasal kita belajar dulu, kita tak banyak sangat pun belajar pasal pemakanan. Okay? Tapi saya bila saya berada di primary care ni, saya selalu didatangi oleh patient yang selalu bertanya pasal makanan. So everything pasal pemakanan. So saya ni selalu join course seminar pasal pemakanan lah sebelum ni. Kat merata-rata yang asal ada je course seminar pun saya pergi. Anak-anak saya selalu cakap, mama ni macam tak berhenti-berhenti, tak habis-habis belajar. So saya dah join macam-macam course. Tapi bila Dr. Adibah datang kepada saya, lebih kurang bulan Jun tahun lepas, dia present hormon diet ni kepada saya rasa wow, macam menarik lah. Tapi mula-mula saya pun tak tahu nak percaya ke tak percaya. Macam betul ke hormon diet ni boleh tackle lots of banyak medical problem tau. Saya rasa macam betul ke ni? Okay. So okay, that's how it began lah. Tengok 24 Jun Dr. Adibah upload dalam Facebook dia, datang jumpa saya. Tengoklah betapa tembamnya masa tu. Saya sendiri pun malu tengok gambar ni. So we go to the next slide. Itulah saya punya own achievement lah. Okay. Selepas 42 hari, saya reduce 7.4 kilo. Okay. Dan bacaan biometrik saya, okay, dah berubah daripada kat masa tu, bila saya dah dapati ada banyak perubahan. Bila kita buat tu kan, 3-4 hari saja kita dah rasa perubahan pada badan kita. Saya terus beli Karada scale ni. Saya check lah every 10 days, saya check kat situ. Saya boleh nampak perubahan-perubahan dia. Daripada berat 61, turun 58, turun 57.
Okay, kalau siapa-siapa nak buat program ni tak perlu pun buat every 10 days macam saya ni, sebab yang ni saya buat untuk diri saya sendiri kan. So visceral fat menurun 10%, 8.5%, 7.5% menurun dengan best sekali lah. Visceral fat ni dia sebenarnya lemak-lemak dalaman kita yang melekat pada organ-organ kita, yang dalam liver kita, dalam salur darah, dekat bawah perut kita ni. Okay, itu kita punya visceral fat dan dia memang sangat susah lah untuk turun. Okay. Lepas tu BMI, okay, turun 27, 25. Body age, masa Dr. Adibah datang tu dia tengok body age saya 60. Saya punya lah terkejut masa tu, kan rasa macam ya Allah, ingatkan dah sihat dah. Masa last year I was 48 and my body age was 60. Okay, memang terkejut lah masa tu Dr. Adibah datang, mulut dia singgah kat klinik saya. Mula-mula dia tak bawa kan radar scale tu. Lepas tu dia cakap, jap nak pergi ambil dalam kereta. So saya terpaksa lah naik dekat atas radar scale dia, timbang diri saya. Okay, and this was the result lah yang sangat mengejutkan saya sendiri sebenarnya. Okay, so after buat tu body age dah makin menurun lah. So sebenarnya after 42 days program ni, saya pun tak sempat nak timbang sebab after 2 minggu, 3 minggu saya buat hormone diet ni, saya terus bagi tahu, share the good things that I rasa pada diri sendiri, okay. Dan saya dah start coaching kawan-kawan saya lah. So lepas 42 hari pun tak sempat nak timbang diri sendiri. Baru last few days ada orang tanya saya, so saya buat saya punya own measurement lah. So dah banyak lah turun ya. So memang rasa lain lah badan kita. Okay, tengok kat sini saya asma daripada waktu saya kecil lagi saya ada asma. Memang keturunan asma lah. And then as I grew older, asma saya tu macam well controlled sebab kita pandai jaga kan. Tetapi dah masuk around 45 hari tu, saya dah start guna frequent juga inhaler saya. Waktu saya pregnant pun saya guna juga my inhaler. And then saya perasan lepas saya buat hormone diet ni, as early as hari keempat atau kelima tu, saya bila after my Zumba session, saya dah tak guna langsung inhaler saya. Kalau tak, saya masuk kereta, saya mesti guna inhaler saya dulu. After my Zumba class, saya masuk kereta, saya cari inhaler saya dulu sebab saya rasa macam ketat dada saya. So saya tak guna inhaler langsung sampai sekarang. Okay, dan kadang-kadang before saya buat hormone diet ni, kalau malam-malam ke kita tidur, kadang-kadang anak buka aircon sampai full blast, bangun pukul 3, 4 pagi tu saya akan terbatuk-batuk lah dan saya akan carilah inhaler saya tu. Okay, so lepas saya buat hormone diet ni memang tak sentuh langsung dah. Dalam handbag saya pun saya rasa dah tak ada dah inhaler saya. Okay, lepas tu saya ada sakit lutut sebab saya ada jatuh. Lepas buat hormone diet, all totally gone. Energy level makin increase, mood lebih ceria, kulit pun kita rasa perbezaan, kuku cepat panjang, rambut kita pun dah rasa lain ya. Dulu sepit rambut tu rasa macam longgar sebab rambut kita banyak gugur kan. Sebab selalu pakai tudung, siang malam pakai tudung kan. Sebab saya pun malam pun saya masuk juga klinik sometimes. So rambut pun cepat gugur, and then kita dah rasa volume rambut kita pun makin banyak, and then my menses pun good flow lah. Itu after 42 days. Okay, itu achievement yang saya sendiri untuk diri saya. And then yang the best thing pasal hormone diet ni, bila saya buat kepada diri saya pun terus buat kepada kawan saya, pasien saya, tahu, kita offer. And it gave me a lot of satisfaction, tahu. Sebab apa? Sebab kalau dekat klinik tu, kita doktor ni, kita selalulah kan datang pasien macam-macam penyakit. So macam kes resedung ke, kes yang gout ke, kita tahu, kita inject ke, kita bagi ubat ke, kita tahu 3-4 minggu balik ke ataupun 2-3 bulan lagi dia mesti datang balik dengan sakit yang sama. Macam tu. Sebab apa? Sebab kita tak tackle the underlying cause dia, which is pemakanan dia. Jadi semua penyakit ni mostly disebabkan oleh pemakanan. Sama juga kalau orang nak lose weight, when they come to my clinic, saya bagi ubat untuk kurangkan selera. Okey lah, turun dah berat kan, bakal buat untuk kurang selera. Lepas tu saya sendiri pun tahu dia kalau dia berhenti ubat tu dia akan naik balik. So selalunya saya akan advise bila berhenti ubat, you tak boleh berhenti slow-slow pada masa yang sama, kena jaga juga pemakanan,
Okay, kita advise macam tu tetapi selalunya tak berjaya. Selalunya tak berjaya, akan naik berat badan balik. So, apabila saya diperkenalkan dengan hormon diet ni, saya dah ada satu platform yang kukuh untuk saya bagi tahu kepada pasien-pasien saya, okay, you ada dua pilihan, you nak sambung dengan ubat, continue makan ubat, ataupun you can join me buat hormon diet. Macam tu. So kita pun rasa happy sebab kita boleh offer something yang orang kata long lasting. Sama juga dengan contohnya orang yang ada kencing manis, darah tinggi, you tambah ubat. Okay, macam tahun ni makan ubat 5 mg. Maybe next year kena makan 10 mg. Macam tu. Ubat tu cuma boleh kontrol sahaja. Tak pernah lah sepanjang saya bekerja selama jadi doktor selama 22 tahun, saya boleh berhentikan ubat darah tinggi pasien. Tak pernah. Not until saya buat hormon diet. Okay. Ini pun sama juga dalam slide ni. Kita ada kat sini untuk for fitness 30% ni sebenarnya ialah untuk workout dan 70% diet tau sebenarnya. Okay. So sebab tu kita tengok kalau siapa yang kat sini yang rajin exercise pun kan, kita akan dapati tak turun-turun berat badan kita. Dan kita juga mungkin pernah dengar lah orang yang aktif bersukar tiba-tiba mati, mengejut, heart attack macam tu. Sebab apa? Padahal kita rasa orang macam tu fit lah kan. Sebab apa? Sebab 70% of fitness kita daripada diet kita. Nampak tak? Jadi bila buat hormon diet ni saya baru kita pernah dengar benda tu kan, tapi kita tak nampak dan kita tak rasa. So bila buat hormon diet kita baru nampaklah benda tu, kesan benda tu macam mana. 70 to 80% of fitness ni sebenarnya daripada pemakanan kita, daripada diet kita. 30% ataupun 20 hingga 30% sahaja daripada workout kita, daripada exercise kita. Okay? So far okay ke? Kalau ada soalan boleh letak dalam chat box lah. Kita akan cuba jawab lepas ni. Okay, now kalau siapa yang ada kertas, dah tadi suruh ambil buku kan tadi. Okay, boleh jawablah soalan-soalan ni. Kita boleh tanya kepada diri kita sendiri. Okay, macam quiz lah ni kan. Kita buat quiz dulu sebelum kita go further. Siapa yang kat sini bila dia bangun pagi dia rasa tak fresh? Rasa macam nak tidur balik, rasa macam something is wrong, rasa tak cukup tidur, rasanya dah tidur awal dah tapi still rasa tak fresh, tak segar. Okay, so tanda yang tu. Siapa yang ada sakit sendi yang dia macam tak dapat solat dengan sempurna, yang tu pun boleh tanda juga. Alahan kepada makanan-makanan selalu bersin, pelupa, susah nak berfikir, perut usus selalu memulas, okay, selalu lapar, kulit kusam, okay, ada masalah-masalah kulit, okay, lepas tu tak ada nafsu untuk hubungan seks, rasa hamba, okay, ataupun dia fail untuk pregnant dan dah buat macam-macam diet tapi berat badan tak turun-turun. Okay, ini ialah soalan-soalan yang kita nak tanya untuk lihat sama ada kita mempunyai masalah hormon imbalance ataupun tidak. Okay? Kalau you all ada skor 0 hingga 3, maksudnya healthy lah tu tapi kalau above 3, maksudnya ada some hormonal imbalance. Walaupun kita tak ada sakit kencing manis, tak ada darah tinggi, doktor tak pernah start apa-apa medication, buat blood test pun tak ada apa-apa masalah. Tapi kalau kita ada simptom-simptom yang macam ni, maksudnya ada some hormonal imbalance. Okay? Ada something yang tak stabil lah dalam badan kita. Ada keradangan dalam badan kita. Okay. Jadi hormon diet tu apa? Okay, nama lain untuk hormon diet ialah pemakanan anti radang. Okay, nama lain dia. So radang tu apa sebenarnya? Okay, nanti saya explain ya. Okay, basically dia ialah plan pemakanan sihat untuk merangsang fungsi hormon dalam badan kita dengan cara menstabilkan HPA axis, kita panggil hypothalamic pituitary adrenal axis dalam badan kita. Itu dia plan pemakanan kita ni dalam program hormon diet ni. Okay, nanti saya explain apa itu HPA axis Okay, healthy diet tu apa? Okay,
Healthy diet ni dia sebenarnya tak ada satu definisi yang khusus lah. Tetapi dia merangkumi ni lah. Dia health ataupun dia improve health. Healthy diet ni sepatutnya dia akan berjaya untuk kita maintain good health ataupun untuk improve health kita, untuk improve kesihatan kita. Dia juga boleh prevent chronic health risk. Penyakit-penyakit kronik lah. Obesity, heart disease, diabetes, semua tu, kencing manis semua tu. Okay. Dia kena ada all nutrients, okay, adequate amount of water, air yang mencukupi, okay. Dan dia kena ada variety of food, okay. Dan dia kena ada balance of macronutrient dan micronutrients. Macam susah sangat kan, macam mana ni nak buat healthy diet ni? Sekejap ya. Okay. So dengar tu macam susah lah, tapi tak apa, bila masuk program kita akan guide lah. Okay, karakteristik dia kita kena ada some calorie control lah. And makanan tu in moderation. Tak boleh berlebihan lah kan. Dia ada variety makanan. Kita bukan makan sejenis je, makan ikan bakar je. Kalau apa patang orang-orang yang lepas bersalin kan, ikan bakar je makan. Kita kena ada variety. Kalau ikan bakar semata-mata tu pun still tak healthy lah. Kita kena ada balance. Amount of nutrients dia kena ada balance. Dan adequacy, mencukupi. Mencukupi ni maksudnya kita kena makan tu biar kenyang lah. Bukan diet. Maksud diet yang macam kalau kita sometimes kalau kita pergi, kalau ada jamuan ke apa, kita tengok kawan kita tak makan, kita kata diet ke? Diet dalam arti kata, orang selalu cakap diet ni maksudnya tak makan. Salah sama sekali, sebab dalam program hormon diet ni kita akan suruh makan banyak dan makan sampai kenyang. Macam tu bukan diet yang berarti kita berlapar tu, tak. Kenapa macam tu? Nanti kita akan explain. Kita akan make sure siapa-siapa yang join program ni faham konsep yang kita guna. Kenapa nak kena makan sampai kenyang? Macam tu Alright, okay. So ini secara kasar lah. It should look like this lah. Kita ada semua classes makanan dalam kuantiti yang banyak. Ini healthy diet lah macam ni, okay. Okay, tadi kita punya definisi tadi kan, plan pemakanan sihat untuk menstabilkan HPA axis. Okay, apakah itu? Hypothalamic, pituitary, adrenal axis. Ni dia. Kalau medical student ni kena hafal lah ni. Kalau salah diagram ni dalam periksa memang fail lah. Okay. Ini yang penting sekali. Hypothalamus, dia dekat otak kita, and then kita ada pituitary, ni dia sebenarnya kat otak kita juga ni, kat bawah. And then adrenal gland ni dia kat atas buah pinggang kita. Adrenal gland ni kat atas kidney kita. Okay, ni dia punya secara kasar je lah ni. Dia ada lagi organ-organ lain yang berfungsi untuk mengawal hormon dalam badan kita. Kita ada kelenjar thyroid, kita punya ovary, kita punya liver, okay. Ini semua bekerjasama dalam badan kita. So nampak tak? Bila kita ada inflammation ni keradangan lah. Keradangan ni at every point pun dia akan ganggu sistem hormon kita. Inflammation dia akan ganggu dari segi kestabilan hormon kita. Bila ada inflammation macam ni. That's why dalam program ni kita panggil pemakanan anti radang. Inflammation ni radang lah. So kita nak eliminate lah, kita nak buang keradangan-keradangan ni dalam badan kita. Macam mana kita buat? Nanti kita akan ajar lah dalam program ya. Dalam masa sejam ni, saya beri masa sejam ni, kita tak akan mampu nak ajar 1001 makanan ada dalam dunia ni. Saya tak boleh nak listkan mana yang menyebabkan keradangan, mana yang tak. That's why bila masuk hormon diet ni macam you all akan masuk satu kursus. Dalam kursus ni kita akan ajar apa yang you all nak tahu pasal pemakanan. Kita akan ajar semua insyaAllah. Setakat yang kita mampu lah kan. Okay. Jadi ciri-ciri dalam program kita ni, ciri-ciri pemakanan dia, kita mengelakkan pemakanan yang menyebabkan keradangan dalam badan. Okay. Kita utamakan kepadatan nutrisi dalam makanan,
Okey, kita meningkatkan pemakanan yang mempunyai antioksida yang tinggi. Ini untuk baiki keradangan yang lama-lama dalam badan kita dan kita fokus kepada omega yang baik dalam badan kita yang akan membaiki keradangan iaitu mainly omega 3 dan omega 9 lah. Dan kita akan banyakkan pemakanan yang meningkatkan immunity badan. Nak bagi sistem immune system kita. Immune system kita ni lah yang akan melawan kuman-kuman yang masuk daripada badan kita. Kita akan meningkatkan immunity kita. Makanan-makanan macam mana? Kita akan make sure anda kenal pasti makanan apa yang akan meningkatkan immunity badan kita. Alright, okay, so ini secara asasnya dia sebenarnya based on Mediterranean diet untuk hormon diet ni. Kita ada healthy fat. Healthy fat tu apa? Apa yang healthy fat? Protein dia ada banyak jenis protein. Makanan kita ni okey kalau dalam seketul ayam tu kan, dia bukan protein saja, dia ada juga benda lain. Jadi kita nak kenal pasti protein ni kita nak good quality protein. Dalam program ni kita bukan kata saja you makan protein, kita nak you makan good quality protein. Protein ni pula ada sumber haiwan, ada sumber tumbuhan. Yang mana satu kita nak ambil? Kita make sure you all akan faham semua benda ni. Kita akan buat ratio yang betul. Karbohidrat, macam-macam makanan karbohidrat. Nasi termasuk dalam karbohidrat lah kan, okey. So nasi ni orang selalu salahkan nasi. Kalau dalam diet ni maksudnya jangan makan nasi. Itu cara berdiet yang kadang-kadang yang kita buatlah yang setengah orang buat. Diet maksudnya tak makan nasi sebulan. Okey betul, kuruslah tak makan nasi sebulan tu kan. Bila start makan nasi sekejap aja dalam masa seminggu je boleh naik 3-4 kilo sebab sebelum ni kita tak makan nasi. So orang pun salahkan nasi lah, kesian nasi. Nasi tak salah pun. Dalam program ni kami benarkan anda makan nasi 2 kali sehari tetapi dengan cara yang betul. Okay? So kita ada juga vegetable semua dalam program kita ni lah. Nanti kita akan ajar lah. Okay, so macam saya mention tadi, yang pertama sekali kita nak padamkan api keradangan dalam badan kita. Bila kita buat program ni. Okay. So macam mana kita nak padamkan api keradangan dalam badan kita. Sebelum tu kita nak kena tahulah keradangan tu apa. So keradangan ni ialah inflammation. Okay. So saya nak inflammation lah ni. So keradangan ni dia boleh berlaku dekat mana-mana tempat dalam badan kita. Dekat brain kita, dekat spine, dekat kita punya joint, sendi-sendi kita, semua boleh berlaku keradangan ni. Dan cara untuk kita kenal pasti keradangan ni, penyakit-penyakit dia yang ada itis kat belakang. Kalau arthritis, sinusitis, kita ada bronchitis, semua yang itis kat belakang tu maksudnya ada keradangan. Banyak kan dengar doktor ni selalu itis, apa tu? Meningitis, kalau hepatitis. Meningitis tu biasa kena kepada budak-budak dulu. Kalau kita orang dekat pediatrik kan budak-budak yang meningitis ni kadang dia datang meraung-raung, dia jadi macam sebab dia ada inflammation dekat brain dia kan, yang menangis kuat-kuat tu kadang-kadang mungkin dia ada meningitis ataupun kadang-kadang kita orang kata mungkin meningitis. Itu kita orang punya term lah, kita guna meningitis tu saja je lah kan. Manja, budak manja pun menangis-menangis juga. So kita nak bezakan budak ni meningitis ke meningitis yang menangis-menangis tak berhenti tu. Macam tu. Okay. Right. Ini inflammation lah ni semua. Dia inflammation ni boleh, keradangan ni kan boleh menyebabkan heart disease, allergic disorder, diabetes, autoimmune, semua ni disebabkan oleh keradangan. Okay, so nanti saya nak share satu video. Okay, dia sebenarnya keradangan ni dekat organ kita boleh terjadi juga keradangan, tapi yang lebih penting lagi dekat salur darah kita. Itu antara tempat yang main causes kepada macam-macam penyakit bila keradangan berlaku dalam salur darah kita. Okey, jadi ni saya nak pasang satu video, you all boleh tengok. Actually video ni asalnya ada subtitle yang saya mula-mula download, tapi yang tu macam tak keluar suara.
susah download yang lain ni tak ada pula subtitle dia. So tak apa, dengar perkataan inflammation yang disebut berulang-ulang. Okey, nanti dia ada gambar dia. Okey, tengok dulu video ni. Atherosclerosis is a life-threatening disease that may have begun to develop during childhood. This condition is a process in which deposits of fatty material, called plaque, build up inside the walls of arteries, reducing or completely blocking blood flow. Although the exact causes of atherosclerosis are not clear, many scientists think it begins with damage to the inner wall of an artery, called the endothelium. Substances traveling in the blood, such as cholesterol, fats, and cellular waste products, accumulate inside the damaged area of the arterial wall. Chemical reactions occurring within the buildup of material cause cholesterol molecules to oxidize. This initiates an inflammatory response in which the endothelial cells at the damaged site release chemicals that signal a call for help. In response, monocytes from the bloodstream travel to the damaged site. Stimulation from oxidized cholesterol converts the monocytes into macrophages. The macrophages eat and digest the cholesterol molecules. As a result of this process, the macrophages change into foam cells, which accumulate to form plaque. As the plaque increases in size, the arterial wall thickens and hardens. At the same time, smooth muscle cells within the arterial wall begin to multiply. Most of the smooth muscle cells move to the surface of the plaque. These cells contribute to the formation of a firm, fibrous cap covering the plaque. Eventually, the passageway through the artery narrows enough to reduce blood flow and the amount of oxygen received by the organs it supplies. Over time, the cap may erode and break open, releasing plaque into the bloodstream. The plaque can flow downstream and contribute to the formation of a blood clot, which can stop blood flow. As a result, limited blood supply is available to the area surrounding the partially blocked artery, degrading and potentially killing the neighboring tissue. Okay. Right. So seterusnya cara kita pemakanan dalam program ni. Saya nampak tadi kan dia punya cara inflammation tu terjadi dalam blood vessel kita. Okey, itu yang pertama, kita nak padamkan api keradangan, dan yang kedua kita nak stabilkan hormon dalam badan kita lah, konsep hormon diet ni. Okey. Okey, siapa dia dalam panel-panel dalam HD ni? Kita ada ramai, kita ada physiologist, doktor-doktor, food chemist, doktor-doktor pakar, pharmacist, dentist, kita ada psychiatrist, kita ada gym instructor, semua ada dalam program kita ni yang akan membantu kita untuk berjaya dalam program ni lah. Kita akan dapat khidmat nasihat daripada kita punya panel-panel dalam HD ni lah. Okay, right. Okay, ni kan satu slide ni, saya suka slide ni sebab dia kata
Siapa yang nak mengkehendaki kebaikan di dunia dengan ilmu, kebaikan di akhirat pun dengan ilmu juga. Kita nak buat amal pun kita kena ada ilmu juga. Untuk kebaikan dunia pun kita nak ilmu juga. So inilah yang perkara yang paling penting sekali dalam hormon diet ni. Okey, ada orang saya tahu bila kita buat program apa-apa ke kan, kita memang tak dapat ikut 100%, tetapi yang paling penting kita dapat ilmu daripada program tu. Kita dapat ilmu pemakanan. So lepas ni kita boleh buat balik. Kalau kita buat first time tak berjaya, yang penting untuk kita dapat ilmu. Tengok dalam program ni, ya Allah, Dr. Adibah ni kan, dia tak berhenti-henti. Dia cari kita, suruh buat talk. Lepas orang ni dia dah susun. Yang sebulan ni dia dah susun sampai habis. Dia dah susun pula untuk talk bulan 8. Dan semua medical talk ni kita bagi percuma tau. Ada sekali tu ada kelakar pula, ada seorang kawan saya. Dia rupanya tak pernah masuk talk sebab dia ingatkan kena bayar. Dia dah lama dah dalam group HD tu sebab dia ingat kena bayar. Cakap tak adalah, free je talk kita. Kita bagi semua privilege kepada siapa yang join program bersama kita. Free medical talk. Medical talk tau. Kalau dekat hospital private, sekali pergi jumpa doktor yang consultation tu, I think maybe about half an hour kot lebih. Kalau maybe dia punya average lah kan, bayaran dia dah 300-400 tau untuk ilmu dia tu. Tapi kita medical talk kita ni sepanjang hidup bila berada dalam grup hormon diet ni, kita akan bagi free medical talk. Kita akan macam ada orang kata ni lah, personal doctor lah yang akan, bukan saja waktu talk ni, waktu-waktu lain pun kita tetap boleh hubungi kita, boleh WhatsApp tanya any medical problem. Ini untuk orang yang join hormon diet lah, yang masuk hormon diet bawah tim kita. So tak tahulah, kalau rasa tak best lagi benda macam tu, free je semua. Okay, so siapakah yang sesuai nak buat hormon diet ni? Untuk siapa hormon diet ni? So kita ada penyakit metabolik. Penyakit metabolik ni apa? Obesity. Obesity tu penyakit juga tau. Kolesterol tinggi, diabetes, kencing manis, hypertension, darah tinggi, penyakit-penyakit keradangan. Kita kan tadi cakap dia anti-inflammatory diet. Penyakit keradangan seperti sakit sendi, sakit kulit yang teruk, eczema, semua tu, ini semua berkait dengan keradangan. Frozen shoulder. Nanti saya akan share some of the things, some of the pencapaian-pencapaian yang kita dah dapat lah daripada program kita ni. Okay, yang ada masalah usus, masalah pencernaan, gastrik, GERD, sembelit, buasir, itu semua pun kita boleh atasi dengan program ni. Okay, hormon yang tak stabil, okay, siapa yang susah nak mendapat zuriat, head yang tak teratur, polycystic ovarian syndrome, nanti saya akan beritahu apa dia. Pre-postmenopause syndrome, itu semua boleh buat. Thyroid, kita dah ada contoh-contoh orang yang ada thyroid, buat program kita ni, improve dia punya hormon thyroid dia. Okay, dan siapa-siapa sajalah yang nak sihat. Siapa-siapa yang nak sihat pun boleh sebab kita nak prevent penyakit ni kan. Okay. Okay, chronic illness. Tadi saya mention untuk penyakit-penyakit metabolik tu kita biasanya kita kategorikan juga di dalam chronic illness lah. Chronic illness ni apa? Penyakit kronik ni apa? Dia ialah penyakit yang prolong, yang berterusan, yang tak akan resolve. Kalau ikutkan dia punya definition ni, dia rarely cured. Jarang-jarang kita dapat rawat lah, rarely cured. Kalau dia punya definasi chronic illness yang sebenar ni. Tetapi Alhamdulillah dengan hormon diet, saya ada ramai yang boleh berhenti ubat darah tinggi, especially ramai yang boleh berhenti ubat kencing manis, ada yang boleh reduce, ubat thyroid semua. Okay, dia disease ni, kalau chronic illness ni, dia biasanya develop slowly over a long period of time. Ini yang kita kena ingat tau. Penyakit ni dia evolve slowly. Itulah kadang-kadang orang datang klinik dia kata, okey doktor, bagi saya ubat kalau boleh hari ni juga nak baik. Memanglah kan kalau sakit kita nak terus baik kan. But it's not that easy sebab untuk penyakit itu sendiri terjadi, dia memakan masa, dia proses.
Okey, kalau kita dapat kanser hari ini, adakah disebabkan, okey, contohnya kanser usus. Kita dapat hari ini, adakah kanser tu disebabkan oleh apa yang kita makan 2 minggu lepas ataupun tahun lepas? Tak. Okey. Kita mungkin dapat penyakit kanser tu daripada, katakanlah kita diagnose penyakit kanser kita umur 55 tahun. Okey, bukan kita lah, orang lain ya. Kita tak nak apa-apa kanser pun. Okey, 55 tahun kita ada kanser usus. Mungkin daripada pattern pemakanan kita yang tak elok daripada umur kita 15 tahun. Sel kanser kita tu dah berubah bentuk daripada normal cell kepada cancerous cell dan dia slowly membesar. Nampak tak? Sebab tu ada juga yang apa tu, kadang-kadang untuk pemakanan sihat ni kalau orang muda-muda je dia kata tak apalah, muda lagi kan, tak perlu pun untuk orang tua-tua je kan, untuk orang berumur je nak kena jaga pemakanan. Sebenarnya, okey, pemakanan sihat ni adalah untuk diri kita dan keluarga kita, anak-anak kita juga. Okey, pemakanan sihat ni untuk semua. Sebab disease ni, penyakit ni dia develop slowly, persistently for a long period of time. Macam tu, a long period of time nak jadi sakit. Apa tu, macam contohnya lutut yang dah haus tu, dah makan masa. Kalau arthritis tu kan, dia kita ada apa, dipanggil cecair pelincing lah kan dekat sendi lutut kita tu. Makin lama tu kita makin kering kan. Umur 50 tahun, ambil masa dah berpuluh-puluh tahun untuk dia kering. So kita jangan expect makan ubat untuk sebulan je kita boleh tambah balik cecair tu. Tak ya. Sebab disease ni over a period of time dia develop slowly. Itu maksud saya. So kalau boleh kita tak nak ada penyakit lah. Sebab bukan kata kita ada penyakit tu kita pergi klinik kita boleh baik terus. Tak. Sebab dia makan masa. Penyakit tu nak terjadi makan masa and so is untuk baik. Untuk baik pun makan masa jugalah. Okay. Ini 10 common chronic illness untuk yang 65 ke atas. Kita ada hypertension, darah tinggi, kolesterol tinggi, arthritis, penyakit jantung, kencing manis, kidney disease, buah pinggang, heart failure, kegagalan jantung, depression, ini semua among chronic disease lah, penyakit-penyakit kronik. Dan kalau kita tengok memang dia for apa tu, memang ini yang common lah penyakit-penyakit ni. Alright. Okay, jadi bila kita bercakap pasal penyakit-penyakit ni, kita tanya diri kita lah, boleh kita cegah ke tak? Buat agak-agak boleh tak kita cegah? Okay, yes, sebenarnya kita boleh cegah dengan pemakanan kita. Boleh dirawat ke tak tu dia depends. Depends kepada setakat mana, boleh dirawat tu memang boleh kita rawat, tetapi adakah kita boleh reverse penyakit? Itu depends, okay. Dan insya-Allah dalam HD ni kita akan cuba tengok dia, sebab semua penyakit ni mostly underlying cause dia ialah pemakanan. Jadi kita akan cuba baiki pemakanan supaya kita boleh reverse penyakit ni. So adakah bergantung dengan ubat seumur hidup? Depends lah. Kalau kita boleh reverse, setakat mana kita boleh reverse. Okay. Kita bolehkah kita berhentikan disease progression? Okay. Itu pun tengok, it depends. InsyaAllah kita boleh cubalah. Dan bolehkah kita sembuh pun bergantunglah berapa lama dah kita ada penyakit tu. Okay, so tengok. Kita nak pay farmer now or farmer later. Kalau lah ada penyakit-penyakit kronik yang dah peringkat yang kita dah tak boleh buat apa-apa, inilah jawapan dia. Bawa ubat, ya Allah, satu plastik tunjuk kat klinik. Okay, ni doktor ubat yang saya makan. Saya nak review ubat tu saja dah makan masa dekat setengah jam nak tengok ni ubat apa. Banyak ubat. Kita nak ke hidup kita bergantung kepada ubat apabila kita dah ada penyakit-penyakit kronik ya. Nak pergi mana-mana pun kena make sure bekalan ubat, satu beg bekalan ubat. Okay, so this is one of the commonest lah, hypertension, penyakit. Hypertension ni darah tinggi ya. 1 daripada 3 adult ada high blood pressure. So kita ada berapa kat sini? 100. So secara kasarnya kita ada lebih kurang 30 orang lah kat sini ada darah tinggi. Okay, kalau ikutkan ni lah worldwide punya statistik ni. Okay,
Dan apa dia sebenarnya cara untuk kita prevent healthy diet, nampak tak cara nak prevent physical activity, okay, avoid merokok, alcohol, dan kita manage stress in healthy way. Okay, this is very interesting about hormone diet ni kan. Sebab nanti saya akan tunjuk dekat kemudian nanti, saya ada juga slide. Dia nama dia hormone diet, kita akan tackle masalah stress juga. You will be surprised yang buat hormone diet ni diorang akan bagi feedback. Anak-anak cakap mak dia dah kurang dah marah-marah sekarang. Sebab you dah stabilize all the hormones. Kadang-kadang hormon kita tak stabil, kita stress menyebabkan rembesan kortisol yang berlebihan tau. Okay, so dalam hormone diet ni kita boleh atasilah masalah stress, anxiety. Very interesting tau. Anxiety is very difficult to treat, dan kita ada cases yang buat hormone diet ni boleh improve dia punya anxiety level dia. Okay. Okay, ni secara kasar lah saya bagi. Saya tak akan mampu nak cerita semua pasal penyakit malam ni. Okay, darah tinggi ni saya rasa semua orang pun dah tahulah. Kita untuk ukur darah tinggi ni kita ada dua bacaan lah. Kita ada bacaan atas dan bacaan bawah. Okay. So untuk bacaan atas ni, high blood pressure ni biasanya 140 ke atas tu dikira ada darah tinggi lah, dan yang bawah 90. Okay, ni secara kasar lah. Dia kadang-kadang ada juga orang yang kat rumah tak tinggi pun, bila jumpa doktor nervous. Bila nervous naik tekanan darah dia. That's why kalau saya biasanya, kalau saya first time saya buat blood test untuk patient, kalau tinggi saya tak start dulu ubat darah tinggi. Saya kalau dia ada blood pressure monitor tu kat rumah, saya akan suruh dia check kat rumah lah. Check kat rumah, nanti tunjuk bacaan tu kepada saya. Kalau yang tak ada, datang selang sehari, saya check dan kita tengoklah pattern dia. Biasanya sometimes lah dia boleh turun balik lah. Kalau dia turun balik, kita tak perlu start ubat darah tinggi. But let's say doktor dah kata dah start ubat darah tinggi, meaning dah ada penyakit darah tinggi lah. Jadi tak boleh nak suka-suka hati berhenti ubat kecuali dengan advice doktor. Sebab apa? Saya rasa ramai yang tahulah kan. Sebab komplikasi darah tinggi ni jangan main-main. Nama benda darah tinggi ni macam simple je darah tinggi ni. Semua ramai orang ada darah tinggi kan. Neighbor saya darah tinggi, kakak saya darah tinggi, abang saya darah tinggi, dan kita rasa is too common dan kita tak nampak pun bahaya darah tinggi tu. And that's why ramai orang yang ada darah tinggi reluctant nak makan ubat. Kita ni takut check tekanan darah dia. Ya Allah, tingginya. Ada seorang hari tu masa saya volunteer dekat PPV. Ya Allah, dia datang tingginya tekanan darah dia. Memang kita tak boleh vaksin lah masa tu sebab tinggi sangat. Dia kata dia tak pernah ambil ubat. And then dia tak nak ambil ubat. Dia kata dia nak juga vaksin, dia tak nak ubat. Dia kata apa akan jadi kalau dia nak juga vaksin, dia tak nak ubat. Saya kata tak boleh sebab tinggi sangat tekanan darah dia. And then dia pun terpaksalah orang kata apa, akutlah akhirnya dia pun pergi klinik kesihatan ambil ubat sebab dia takut tak dapat vaksin. Alhamdulillah jugalah kan ada vaksin dia, jadi penyebab dia terpaksa lah dengan kata lain makan ubat. Kita ni dah berdebar tengok tinggi betul tekanan darah dia masa tu, dia punya sistolik dekat 200 lebih macam tu. Jadi kita jangan underestimate ya darah tinggi ni. Bila masa sahaja kita punya brain, kita punya ni, kita boleh burst, kita boleh dapat stroke. Itu adalah komplikasi darah tinggi. Jangka masa yang panjang kita boleh dapat heart failure, dan jangka masa yang panjang juga kita boleh dapat kidney failure, kegagalan buah pinggang kita. Okay, itu semua daripada penyakit darah tinggi. Kita membebankan buah pinggang kita bila kita ada darah tinggi dan kita tidak ambil apa-apa rawatan. Kita membebankan jantung kita, kita membebankan buah pinggang kita, kita merisikokan organ-organ kita dengan tekanan darah yang tinggi tu. Okay, so ini adalah komplikasi darah tinggi ya. Kita boleh dapat stroke, heart failure, heart attack, okay, kidney failure, kegagalan buah pinggang, tekanan darah tinggi ni merupakan penyebab kedua untuk orang buat dialisis. Yang pertama dia kencing manis.
yang menyebabkan terpaksa ni lah end stage renal failure yang terpaksa pergantungan hidup dia kepada dialisis. Okay, itu dia komplikasi darah tinggi. Okay, so let me share something lah kan. Ini pesakit saya yang dia baru lagi bermula. Dan tengok dia punya, okay. Dia lepas dia dah makan ubat darah tinggi ni selama 3 tahun. Alhamdulillah selepas 42 hari dapat berhenti ubat. Lepas tu pasien saya ni dia cakap dengan saya seronok sangat, dia kata sebab dia kata dia dah tak dapat lah komplikasi daripada side effect daripada ubat tu. Saya kata bukan saja dia tak dapat side effect daripada ubat, dia tak dapat dia dah tak ada penyakit darah tinggi ni, maksudnya dia tak akan dapat lah, insya-Allah dia tak akan dapat komplikasi yang darah tinggi yang kita mention tadi. So nampak tak, kena sujud syukur bila dah tak ada darah tinggi tu, dah tak perlu makan ubat. Dan bukan dia seorang, ramai sangat. Saya seronok sangat baru dalam 5 days ago ada kawan sekolah saya, she's a doctor juga, dia husband dia darah tinggi, makan ubat juga dan dia dah boleh stop juga ubat, dia bagi tahu dalam WhatsApp group. And then yang seorang lagi pun cakap dia pun dah stop ubat untuk husband dia cakap happy tak kita sebagai seorang kawan dari ramai orang kawan-kawan kita, saudara mara, spouse masing-masing daripada makan ubat darah tinggi dah boleh stop ubat darah tinggi. Kan? Ada seorang kawan saya ni, dia ada penyakit di mana dipanggil IgA nephropathy, di mana dia punya antibody dia serang buah pinggang dia sendiri. Okay. So dia memang makan ubat darah tinggi lama dah. Bila dia buat hormon diet ni boleh turun ubat darah tinggi dia. Amazing tak? Seronok kan? Sebab darah tinggi ni memang bahaya lah kan. Ada juga pasien yang datang klinik saya, dia kata saya tak nak lah doktor, dia kata ubat darah tinggi sebab saya tak sakit kepala pun, dia cakap. Okay, dia sebenarnya kalau kita ada darah tinggi dan kepala kita sakit disebabkan darah tinggi kita tu, itu bagus. Sebab dia sistem badan kita memberi signal kepada kita bagi tahu darah tinggi ni, kepala sakit. Jadi kita bukan bagi orang makan ubat darah tinggi sebab tak nak dia sakit kepala. Sebab kita tak nak dia ada penyakit, kita tak nak dia develop komplikasi apabila tekanan darah dalam badan dia tak terkawal. Okay. So ni akak ni tengok dia punya total fat pun menurun, visceral fat turun, body age daripada 63 turun 57. Okay. Overall lebih bertenaga, resedung dah tak ada, jeragak makin nipis. Okay. Itu lepas dia buat bacaan gula pun makin stabil. Okay, ini pun seorang lagi, okay, dia letak dalam Facebook dia thanking dia punya dearest wife, okay, sebab dah masukkan dia dalam program ni, dah dia punya kolesterol pun dah cantik, fatty liver dah tak ada, darah dia dah turun, tekanan darah dia pun dah turun ni, dia tak tulis kat sini, okay. Tengok dia punya hati dia, fungsi hati dia turun, okay. Daripada di 60 ALT dah turun 26, ALP 64, ini enzim-enzim hati yang kita cek. Okey, dia pernah buat ultrasound yang menunjukkan dia ada fatty liver. Fatty liver ni hati berlemak. Nanti kejap lagi saya mention pasal fatty liver. So nampak tak? Just nice kan turun dia punya ni. Kolesterol pun turun daripada total 6.8, 4.5, triglyceride pun turun, LDL pun turun. Kan best kan macam tu, bukan senang tu nak turun. Ini pun salah seorang lagi pasien saya, among pasien saya yang pertama jugalah ni yang join HD ni. Dia punya kolesterol pun turun juga, total 7 jadi 5.4. LDL 5.3 jadi 4. Okey, makin menurun kolesterol selepas 42 hari ya. Result ni tak adalah tepat-tepat, mungkin 44, 45 macam itulah. Tapi lepas satu cycle dia buatlah. Okey, ini diabetes mellitus, kencing manis. Okey, apa itu kencing manis? Bila kita makan makanan yang mengandungi karbohidrat ataupun gula, dalam badan kita insulin akan gunakan makanan-makanan tersebut tukar kepada tenaga. Insulin ni dirempeskan oleh pankreas. Jadi apa yang berlaku kepada orang yang ada kencing manis, insulin dia ni
tak berjaya, macam fungsi ni dah impact lah, dah tak bagus dah. Dia dah tak boleh tukar gula dalam makanan kita kepada tenaga dengan secara efektif. So gula akan tinggi dalam salur darah kita. Jadi apa yang berlaku, gula yang tinggi ni lah yang akan merosakkan organ-organ dalam badan kita. Okay. 1 daripada 5 dewasa di Malaysia ada diabetes. Okay. Malaysia ni ialah syurga makanan. So ramai kan orang yang ada diabetes ni. So scary lah sebenarnya, and one thing that we see in our practice is very sad because sekarang ni kita tengok pesakit-pesakit ni dia punya umur tu makin rendah. Dulu susah nak cari budak-budak ataupun below 40 ke yang ada kencing manis ni memang susah. Tapi sekarang muda-muda, budak-budak sekolah rendah ada diabetes. Okey, kita tanya diri kita, kat mana kita silapnya? Okey. Benda-benda lain kita makin advance, and in fact dari segi medical, kita punya medical peralatan medical kita makin canggih. Tapi kenapa kita macam undur ke belakang dari segi prevalence penyakit-penyakit ni di kalangan masyarakat kita? Budak-budak ada kencing manis, orang umur 20 lebih, 30 lebih dapat heart attack. Saya masa saya mula-mula bekerja, saya dah jadi doktor for 22 years. Masa saya kerja dulu kan, masa mula-mula saya kerja dulu, tak adalah nak dapat heart attack kalau below 50 tu, tak adalah kan, jarang sangat. Sekarang ni 30 go for stenting. Okay, where do we go wrong? Saya rasa kita semua tahu jawapan dia kan. Okay, sekarang ni banyak dengan all kind of processed food, macam-macam. Yes, itu semua pemakanan. Pemakanan tu sebenarnya yang telah menyebabkan all this health issue kita tak dapat tackle lah, tak dapat selesai masalah-masalah kesihatan dalam masyarakat kita. Okay. So ini adalah faktor risiko untuk diabetes, kencing manis, unhealthy eating again, overweight, lack of exercise. Di keturunan pun ada, tetapi kalau kita dah tahu kita ada keturunan, we can do something about that. Jangan cakap I don't have a choice, dah ada family keturunan kencing manis, so saya pun akan ada juga. Tak, kita ada, we have a choice. We have a choice, kita jaga kesihatan kita. InsyaAllah kita tak dapat. Okay, yang ni, seorang ni pencapaian dia, kita tengok ya. Dia selepas dia buat HD ni berat turun. Okay, yang ni saya tak nak elaborate lagi. Inilah. Okay, frozen shoulder. 2 tahun dah dia ada frozen shoulder. Every now and then dia pergi dapatkan injection steroid. Lepas dia buat HD ni, as early as 3-4 weeks dia dah tak ada dah dia punya frozen shoulder tu. Okay, injection insulin dia pun dia stop sepanjang dia buat HD. Dia makan ubat sahaja. Okay, and then dia punya energy level increase, tidur lebih jenyak. Itu salah seorang patient kita with diabetes. Contoh dia. Ini okay, dah selesai lah tadi diabetes kan, tak ada nak cerita panjang-panjang ini. Kalau saya nak cerita semua penyakit memang tak habis lah malam ni. Okay, this is frozen shoulder. Apa yang berlaku, dia jadi stiff dekat bahu ni, frozen shoulder ya. Dia macam mengeras lah, dia freeze. Dia frozen, dia freeze. Dia jadi keras dekat bahu tu, and proses untuk melembutkan dia tu, thawing tu, dia makan masa. So sometimes frozen shoulder ni sampai 2-3 tahun. Kita tak ada ubat pun nak mengurangkan frozen dia tu sebenarnya. That's why dia berterusan. Kita cuma boleh kontrol dengan ubatan sakit saja before this lah. Tapi bila kita buat hormon diet, kita boleh kontrol inflammation ni. Sebab ingat tak apa yang saya cakap tadi? Dia ialah pemakanan anti radang. Nampak tak? So, frozen shoulder ni antara penyakit yang kita boleh tackle lah dengan patient yang kita buat hormon diet ni. Ni kalau kita buat MRI, kita nampaklah changes dalam frozen shoulder ni. Okay, ini untuk obesity. Kita tengok trend obesity kat Malaysia ni berbanding dengan Asia Tenggara. Kita ada 15.6% population Malaysia ni yang ada obesity. Ingat tak saya cakap tadi, obesity ni salah satu ialah dia dikira penyakit kronik jugalah obesity ni.
Okay. Now, dia kadang-kadang kalau kita tak boleh semata-mata tengok saiz badan. Cuba kita tengok dua orang ni kan. Nampak macam lebih kurang je BMI dia. Tapi apabila kita tengok body fat, you will be surprised tengok yang ni body fat dia lebih tinggi. Okay. Sebab tu penting juga untuk kita buat measurement kita punya fat distribution dalam badan kita lah. Okay, itu just nak tunjuk example je lah. Jangan rasa macam, oh kita kurus, kita tak ada penyakit, kita tak ada lemak-lemak yang unhealthy, lemak dalam badan kita. Kita mungkin ada jugalah. Okay, dia tengok patient kita daripada baju 5XL turun kepada size L. Okay, ni salah seorang daripada kawan saya, anak dia. Tengok dia ada hypertension tau sebenarnya, umur 16 tahun. Tapi dia semangat sangat buat HD. Dia banyak turun. After one cycle dia boleh turun dalam 12 kilo kalau saya tak salah. And doktor dia pun very happy. Dia dah boleh stop ubat dia, ubat darah tinggi dia. Okay, ini dia ni ialah antara di apa ya, yang kiranya pelajar pertama saya lah. Dia turun banyak sangat kawan saya. Turun 24 kilo altogether ya selepas buat hormon diet. Dia buat 3 cycle turun 24 kilo. Banyak sangat dan muka dia pun dah jadi panjang. Kita orang usik dia muka macam Sandra Bullock dah sekarang sebab muka dia panjang. Okay, this is yang saya cakap tadi kan, saya ada asma. Asma ni apa? Dia ialah keradangan dalam salur paru-paru kita. Nampak tak? Thickened airway. So sebab tu kita rasa macam ketat dada kita bila kita ada asma. So this is all inflammation. So with hormone diet, Alhamdulillah sangat tak ada rasa ketat-ketat dada dah. Ramai ya yang asma yang pulih lah kiranya kan. Yang terkawal lah. Ni nampak tak? Ni semua muscle, swelling, inflammation. Okay. Okay, this one is coronary heart disease. Inilah penyakit jantung lah ni. Apa dia? Saya cuma nak tunjuk ni je. Dia punya faktor risiko. Kita boleh dapat, sebab penyakit ni dia saling berkait, nampak tak? Bila dah ada darah tinggi, kolesterol tinggi, dah ada kencing manis, obesity, semua ni akan menyebabkan kita berisiko untuk dapat sakit jantung, coronary heart disease. High level of cholesterol, obesity, diabetes, high fat diet, lack of exercise, high blood pressure, tambah pula smoking, tambah pula keturunan, tambah pula stres, cukup lengkap. Dapatlah pula heart disease. Ni apa yang berlaku dalam heart disease. Kita ada inilah penyempitan salur-salur darah ni berlaku pada salur jantung kita. Benda ni kita nampak macam ada kolesterol, tak apalah doktor, tak nak makan ubat. Ramai macam tu, tak nak ubat. Pergi cek darah tapi bila kolesterol tinggi tak nak makan ubat. Sebab kita tak nampak benda ni sebenarnya. Penyempitan ni salur-salur dalam jantung kita ni. Kat luar jantung kita ni, penyempitan ni lah tiba-tiba tersumbat tengah main futsal jatuh macam tu. Sebab katakanlah this part tersumbat, bahagian ni tak akan dapat darah. So apa yang berlaku? Jantung kita ni kerja dia pump darah kita 24 hours. Kita tidur, jantung kita tak tidur. Dia pump, relax. So tiba-tiba tak dapat pula blood supply kat sini. Ada blockage. Macam kita tengok kat video tadi kan. Ada block kat sini. So bahagian ni tak akan dapat darah. So dapatlah heart attack. Na'udzubillah. Ini bukan kita ni, orang lain. Okay, ni nampak tak dia punya, inilah apa yang berlaku bila ada heart attack. Kita sama ada masuk balloon, nak besarkan balik ataupun masuk stenting lah. Ini benda yang sama, same thing. Okay, bila dah ada keradangan dalam salur-salur darah tadi, tengok apa yang berlaku. Kita boleh dapat stroke. Stroke ni dia ada dua, ischemic dengan hemorrhagic stroke. Nampak tak bila dia tersumbat kat sini, okey bahagian ni tak dapat darah. Yang ni dah tersumbat tu bezak, dia terus pecah.
kita dapat hemorrhagic stroke. Biasanya hemorrhagic stroke ni lah yang orang kata dia susah nak recover lah. Ada kita nampak kan orang stroke ada dua jenis kan. Ada orang kena stroke lepas tu nampak setahun lepas tu elok je jalan, okey dah, tak ada apa-apa dah. Biasanya yang recover ialah ischemic stroke. Yang tak recover ialah hemorrhagic stroke bila dia dah ada bleeding. Okey, pendarahan. Itulah yang biasanya terbaring je lah kat rumah dah, tak boleh buat apa dah. Okay, so kalau kita buat MRI, kita akan nampak lah ischemic stroke ni, kita nampak dia gelap sikit kat sini. Kalau hemorrhagic dia cerah. Kita nampak perbezaan dia. Kita boleh bezakan types of stroke tu. Okay, so risk factor dia again macam saya mention tadi lah. Dah ada darah tinggi, dah ada kolesterol tinggi, dah ada kencing manis, dah ada obesity, dah ada heart disease, campur dengan stres, campur dengan tak exercise, campur obesity, campur dengan smoking, berisiko untuk dapat stroke. Na'udzubillah. Okay, ini pun yang terbaru jugalah kita dapat testimoni dia. Again, nampak tak yang tadi saya sebut pasal fatty liver, liver function test dia, fungsi hati dia. Nampak 152, 117, 264. Selepas HD tengok ni. Ya Allah, suka kan? Seronok sangat kita orang tengok ni pun. Wow, rasa macam saya personally saya tak kenal pun. Yang ni bukan coaching bawah saya. Ni duduk bawah Dr. Adibah terasa dia. Tapi saya pun macam ya Allah happy for him kan dengan pencapaian dia macam tu. Tengok ni daripada healthy liver, dia boleh inilah dia boleh proceed, dia boleh jadi makin teruk dan boleh menyebabkan kita dapat ni lah kanser pun boleh, kanser liver daripada fatty liver tadi, hati yang berlemak tadi. Okay, so fatty liver, ultrasound nampak tak perbezaan dia ni. Normal liver looks like this. Fatty liver macam ni. Nampak beza kan? Yang ni dia ada rongga-rongga. Ini healthy liver lah ni. Yang ni macam ni. Ni kalau dah jadi cirrhosis. Itu sudah peringkat yang lebih advance lagi lah. Okay, now what is this? Ini ialah D-unit hemodialysis. Okay, kalau dah sampai peringkat macam ni, kami pun susah nak tolong dah lah. Bila buah pinggang sudah rosak, sudah tak dapat menapis darah lagi. Dapat end-stage renal failure. Ini kalau patient-patient yang end-stage renal failure pergi klinik, kalau dia orang cakap sakit apa-apa pun, saya pun okey dengar. Saya nak bagi umpat pun tak boleh. Sebab dia punya buah pinggang sudah tak dapat berfungsi dengan sempurna dah. Macam-macam umpat dia contraindicated untuk orang yang ada penyakit kerosakan buah pinggang yang kekal. So we cannot do much dah lah kalau bila dah rosak buah pinggang macam ni, kena dialysis. Okay, nampak tak? Dialysis. Siapa nak ni? Saya tak tahulah, dengan saya rasa ramai juga doktor. Kalau kena bertugas unit dialysis ni memang kita orang rasa macam down lah tengok keadaan macam ni kan. Saya tak suka kalau tengok patient on dialysis. Bukan tak suka kat patient tu, tapi macam kesian kat patient tu. Sebab tu lah kalau orang selalu cakap kan doktor ni suka membebelkan pok-pek, tak makan ubat darah tinggi marah, tak makan ubat kencing manis marah. Inilah sebabnya kita marah. Kita tak nak siapa-siapa pun kena terpaksa melalui benda macam ni. Okay, it's not pleasant at all. Okay, nampak tak ni? Penyebab utama diabetes. Diabetes ni daripada mana? Mana orang dapat diabetes ni? Semua orang tahu kan diabetes ni daripada mana. Apa yang kita masuk ke mulut kita tu. Itulah kami di sini penat bekerja ke saya, Dr. Adibah ke sana kemari. We still fokus kepada coaching dalam hormon diet ni. Macam saya hari ni the whole day saya kerja, saya kat klinik. Tak apa, Dr. Adibah selesai buat this sharing, I will do this sharing. Sebab nampak tak? Pemakanan ni, pemakanan, high blood pressure pun pemakanan juga. Ini penyumbang utama kepada yang kita nampak slide sebelum tadi. Ni penyumbang utama kepada ni. Inilah dia, darah tinggi, kencing manis. Masa kita tak nak siapa-siapa pun kalau boleh ada. Dan kalau siapa yang ada diabetes yang high blood pressure ni, okay, it's not too late. You have a choice. Bukan tak ada pilihan. You have a choice supaya dia tak jadi lebih teruk. Be with us.
kita guide cara pemakanan yang betul supaya diabetes tak makin teruk, blood pressure tak jadi makin teruk, dan if you are lucky, insya-Allah dengan izin Allah kita boleh berhenti buat darah tinggi. Saya tak nak janji bulan dan bintang kepada anda semua, tapi alhamdulillah so far ramai dah yang dah boleh berhenti buat darah tinggi. So diabetes pun boleh kawal, okey. Kalau join kita lah, insya-Allah lah, okey. Tengok fistula, nampak tak? Kena buat ni semua ni bila dah dapat end stage renal failure. Okay. So apa tu HD untuk siapa? Okay, hormon diet tadi kita dah sebut dah. Okay. Dan kita ada penyakit-penyakit keradangan juga. Okay, satu lagi. Okay, ni kakak saya sendiri sebenarnya ya. Dia ada ligamen tear. Apa itu ligamen tear? Dia ada banyak ligamen kat kaki. Dia jatuh, dia dapat ligamen tear. And then dia ada keradangan lah, dia sakit kaki dia. Dia meant to go for operation. Lepas tu hari tu sebab COVID last year, dia pun kata okey lah tangguh dulu, and then why not kita try hormone diet. Alhamdulillah, selain daripada hilang masalah ni tak perlu buat operation, dia pun dah boleh pakai jeans dia yang dia tak boleh pakai untuk 7-8 tahun yang lepas. She is very happy. Okay, so nampak tak dapat stiffness and all that lah bila you dapat ligament tear. Okay, jap kita dengar video ni Sebenarnya daripada doktor offer untuk operate cervical spondylitis Dengar ke? sampai dah alhamdulillah totally. Kalau dulu sakit tu pada skala 10, sekarang ni pada skala berapa sakit tu? 1, 2, 3, satu je lah. Satu. Alhamdulillah. Sebab ringan sangat, syukur. betul sangat-sangat. Okey, Memang terlalu ringan lah, alhamdulillah. Cuma apa tu, masih ada sikit-sikit lah kesan dia tu kan. Cuma dalam masih recovery masih dalam So recovery. alhamdulillah, terima kasih pada Puan Nolina dan kita sama-sama doakan moga-moga beliau akan lebih sihat lagi insya-Allah. Okay. Daripada doktor offer untuk operate cervical spondylitis. Okay, tadi Puan Nolina nama dia ya. Dia ada cervical spondylosis. Okay, ini apa yang berlaku. Dia sakit lah, sakit dia. Saya tak tahu dengar ke tak tadi. Dia cakap daripada skala 10 dah turun kepada 1. Dia dah 6 tahun dah ada sakit tu. Dan doktor dah operate lah. Alhamdulillah sakit dia dah berkurangan selepas dia buat hormon diet. Okay, ini seorang lagi pasien kita, adik Uzai. Dia daripada setahun dia ada eczema. Ini lebih kurang kalau tak silap dalam lepas 2 minggu dia buat hormon diet. Alhamdulillah ada macam-macam treatment dia guna ya dengan sebab hormon diet lah. Allah izinkan dia untuk baik kulit dia, kulit eczema dia. Okey, untuk HD untuk apa lagi ya? Untuk apa lagi kita ada penyakit-penyakit yang ni fibroid. Dia ada seorang patient saya dah follow up dia for 1.5 year for dia punya fibroid. So fibroid ini bila kita ada masalah fibroid membesar dan memberi masalah, ada simptom, kena go for operation lah. Tetapi alhamdulillah dia buat hormon diet, kecut fibroid dia. Okay, saya pergi cepat sikit lagi sebab dah lewat dah ni. Okay, kalau fibroid ni kena buang lah, kena buat hysterectomy, kena buang. So patient saya tadi dia tak perlu buang lah, alhamdulillah. So she's very happy lah. Okay, ni bacaan dia. Okay, lagi HD untuk siapa? Okay, this is very special lah. Ada seorang kawan saya yang daripada dia, saya kenal dia daripada form 1, masa umur 13 tahun. Okay, daripada dia form 2. 14 tahun, dah 35 tahun dia suffer from thyroid. So bila dia buat hormon diet ni, alhamdulillah dah lama dah dia makan ubat thyroxine dia 150 mg. Doktor dah berjaya turunkan kepada 75 mg. Doktor tu pun terkejut tahu. Dia baru after habis program hari tu, dia cuma cerita pasal berat badan dia, sakit lutut lah, semualah dah hilang semua. Dia tak cerita lagi kat saya pasal thyroid dia tu. So masa tu dia belum buat blood test kan. Baru 2 minggu lepas dia cerita kat saya. Dia dah pergi check untuk thyroid dia. Alhamdulillah. Doktor tu pun terkejut. Apa yang awak dah buat ni? Dia punya thyroid function test dia improve sangat. Okay. This is masalah thyroid. Okay. Inilah struktur thyroid. Saya pun tak nak explain panjang-panjang lah.
Okey, ini satu lagi anxiety disorder yang disebut tadi. Ada seorang peserta kita, dia tulis dekat anxiety disorder Malaysian community. Dia dah improve anxiety dia selepas dia buat hormon diet. So kenapa? Sebenarnya dalam program ni kita akan stabilkan hormon-hormon dalam badan termasuk kortisol ni tau. Termasuk excess kortisol ni kita tak nak. Dalam program ni kena tidur awal, semua kita akan ajar. Sebab apa? Bila kita ada berlebihan kortisol, kita akan dapat depression, hypertension, migraine, dapat reflux, hunger, arthritis. Okey, stres hormon ni dia berkait rapat sangat dengan benda-benda yang kesihatan kita lah. Okey. Kalau siapa pernah dengar kan proverb tu yang butterfly in the stomach kan, bila kita macam nervous ke nak masuk dewan periksa ke rasa macam ada apa rama-rama dalam perut kita, macam mula-mula ada something je. Okey, itu sebenarnya daripada excess kortisol dia akan merembeskan lebih banyak asid. That's why kalau orang yang kita ada satu penyakit kita panggil stress ulcer, di mana ulcer tu disebabkan oleh stres dalam badan kita. Kita boleh dapat ulcer tau. So kita jangan main dengan stres ni. It is not something yang orang kata tak apalah stres je, bukan apa pun. Stres ni memberi banyak penyakit sebenarnya kepada kita. So insya-Allah dalam program ni kita akan cuba menstabilkan hormon kortisol dalam badan. Okay, this is again kita nak tunjukkan betapa anxiety semua ni boleh menyebabkan masalah-masalah fizikal lah. Anxiety ni restless, palpitation, nausea, diarrhea semua pun boleh kalau kita ada masalah anxiety. Okay, yang ni pula stress ni kan macam-macam lah, ulcer, dry mouth, jantung semua dia boleh effect semua bila kita ada masalah stress ni. Okay, ni lagi seorang, dia salah seorang ni dia pun doktor juga ni sebenarnya, okay. So bila dia buat hormon diet ni sebab dia ada PCOS, okay. PCOS ni inilah feature dia berkait dengan hormon. Jadi PCOS ni biasanya orang yang ada PCOS ni susah nak pregnant. Jadi dia ni lah, dia insya-Allah alhamdulillah lepas buat hormon diet dia boleh pregnant. Okay, kalau untuk kulit pun boleh juga tengok ni okay. Okay, yang ni ada kawan saya cerita dia punya kaki-kaki dia, tapak kaki dia dah rasa lembut, dah tak ada kering semua. Okey, kenapa benda tu berlaku? Okey, sebab dia sebenarnya bila kita dah tackle masalah keradangan dekat salur-salur darah kita akan melancarkan pengaliran darah sehingga ke hujung-hujung jari tangan, hujung-hujung jari kaki. Sebab tu kalau orang yang ada masalah dengan pengaliran darah, yang masalah dengan jantung yang kronik, macam ni rupa hujung-hujung jari dia kita panggil clubbing. Dekat hujung jari dia. Sebab tu kalau kita tengok, kalau doktor periksa pesakit, dia mesti ambil tangan dulu. Clubbing ni adalah salah satu benda yang kita nak tengok. Kita nak tengok dari segi circulation dia. Siapa ada dia ada penyakit kronik ke tak. Kalau periksa ni medical student tak dapat detect clubbing ni memang fail lah. Dia memang kita kena detect sign-sign macam ni. So menunjukkan betapa penting untuk kita detect lah. Ini tapi dalam hormon diet semua hujung-hujung jari kita sampai ke hujung-hujung jari kita akan dapati pengaliran darah kita akan improve. Sebab tu kuku cepat panjang, rambut semua akan rasa perubahan pada muka kita semua kita akan rasa insya-Allah. Tengok ni. Lepas 42 hari percaya tak? Rambut tumbuh ni salah seorang peserta kita lah. Rambut dia tumbuh selepas 42 hari. Okey, nampak muka dia tak ada apa-apa operation. Daripada sini nampak tak perubahan pada muka. Okey, jadi kadang-kadang apa halangan untuk bermula, ada orang yang tak dapat, dia risau dia tak dapat pomade. Okey, tak apa. Yang penting kita dapat ilmu, buat je setakat mampu. Sebab hormon diet ni bukan competition. Maksudnya tak apa kalau kita tak mampu nak buat, setakat yang kita buat setakat mampu, tapi yang penting kita ada ilmu. Selepas habis one cycle, kita go to the next cycle. Okey, tak ada masa untuk prepare makanan, sebenarnya kita akan cara prepare makanan hormon diet ni tak susah. Kita masak simple-simple je. Dan kita akan ajar cara memasak yang simple dalam grup ya. Okey, ada juga yang kata macam-macam dah cuba, risau tak berjaya. Okey. So kita bagi diri kita peluang untuk cubalah hormon diet ni kan.
Okay, yang ni saya suka. What's next? Dapat ke kita maintain KPI kita? Yang ni saya suka. Sebab apa? Dalam program diet yang sebelum ni, saya pun pernah cubalah berdiet sebelum ni. Macam-macam saya cuba. Tapi biasanya rebound akan naik balik. Okay. Tapi dalam hormon diet ni, hari tu saya suka sangat tengok masa hari raya hari tu. Kawan-kawan saya seronok, dia orang semua pakai baju yang ada yang pakai baju pengantin balik. Macam seronok lah tengok sebab masing-masing dapat maintain KPI masing-masing tu, berat badan masing-masing tu. Kalaupun dia nak naik pun naik sikit je, lepas tu boleh turun balik, dia boleh maintain ya. Dengan syarat kita kena faham lah. Kita kena faham konsep yang kita guna zarah-zarah dalam zat makanan kita tu. Kita kena faham apa kandungan dia. Okey, kalau yang rasa macam masa tak sesuai, contohnya okey sekarang tak boleh sebab mak dia tengah sakit, jaga mak kat ward ke, tak apa. Kalau rasa masa sekarang tak sesuai, di hormon diet ni tak ada kata okey kalau nak start 1 hari bulan, tak. You boleh start aja bila masa. So bila masa tu dah sesuai, boleh cari kita balik. Dan ada juga kata tak mampu, pemakanan sihat ni kos tinggi. Ya Allah, sebenarnya kan kita bukan suruh makan makanan yang mahal-mahal pun. Kita suruh makan sayur-sayur kampung tu. Banyak makan sayur, tak ada mahal pun. Okay? So if you think wellness is expensive, illness tu lagi mahal. Bila dah sakit tu, kita sanggup je bawa keluar banyak-banyak mana duit tu kita sanggup tau. Ada pasien yang datang berguling-guling sakit, dia ada batu karang kat buah pinggang dia. Dekat nak keluar batu karang dia, terguling-guling sakit. Dia cakap, doktor kalau saya boleh tukar dengan Mercedes saya kat luar tu, saya sanggup lagi nak hilangkan kesakitan saya ni. Betapa kita bila kita sakit, duit dah tak ada harga dah. Okay? Tengok siapa kata makanan sihat lebih mahal. Tengok buah bati dengan harga buah-buah dia kurangkan. Tapi apa yang ada dalam buah bati ni? Okay? So kita punya kekuatan sebab cara pemakanan kita semua berdasarkan fakta sains. Okay? Dan kita ada personal coaching, coach yang berpengalaman. Kita ada cara support group yang akan membantu sesama sendiri. Kita akan masuk dalam WhatsApp group, Telegram group. Okay, dan kita ada rahsia dalam kebaikan dalam kit makanan yang kita guna. Program kita pun fleksibel. So setakat yang mampu buat. Okay, dan peserta akan diberi kefahaman yang mendalam. Kita akan explain sampai faham. Diorang mesti cakap, terima kasih ya doktor, explain berulang-ulang kali. Tak apa, selagi you tak faham, kami akan explain berulang-ulang kali. Dan dia ialah program yang makan banyak, makan nasi. Bukan program diet yang tak makan nasi. Ni dia. Inilah dia menu kita. Okay, tu menu kita. Alright, so yes. Berbalik kepada apa yang saya cakap tadi, tugas saya ialah untuk memberi anda kefahaman, tuan-tuan perempuan kefahaman so that you all boleh buat decision lah. So kita kena be wise today so we don't cry tomorrow. Okay? Okay, saya beberapa kali tukar slide terakhir saya. In the end, saya decided letak slide gambar rumah parent saya kat kampung lah. Sebab apa? Sebab kedua-duanya dah arwah lah. Okay. So kami kadang-kadang adik-beradik selalu balik lah walaupun parents dah tak ada kan. Balik duduk kat rumah ni ramai-ramai. So seronok lah jumpa balik adik-beradik semua. Tapi with PKP ni nak jumpa adik-beradik pun tak boleh kan. So bila teringat dekat parents ni, tengok rumah je lah. So mampu tengok rumah, yelah tengok gambar dia orang. Tapi kalau tak, kita boleh balik ke rumah ni. Okay, so my point is macam ni. Selagi kita ada orang-orang yang kita sayang, waktu ni lah kita nak gunakan peluang yang kita ada. Okay, kalau kita ada mak kita, ayah kita ke, ataupun orang-orang lain yang rapat dengan kita, yang masih ada bersama kita, inilah waktu kita nak jaga kesihatan diorang supaya diorang tak suffer penyakit-penyakit yang teruk. Okay, itu poin saya yang pertama. Dan yang kedua, macam saya kata, parents saya pun dah arwah kan. Kita sebenarnya mati itu pasti. Kita tahu mati itu adalah pasti, tak akan berubah. You all buat hormon diet ke, tak buat hormon diet ke, tarikh itulah, waktu itulah
bila masa kita dah sampai. Jadi kita bukanlah kata nak suruh sihat ni sampai tak nak mati kan. Bukan. Saya rasa semua pun dah faham. Sebab ada juga bila kita cakap pasal nak jaga kesihatan, alah tak apalah doktor, semua orang mati pun. Kita kalau boleh, kita nak biar kualiti hidup kita, insya-Allah kita dapat hidup dengan kualiti hidup yang bagus dalam keadaan sihat sampai ke akhir hayat kita. Macam tu. Itu tujuan kita. Bukanlah kata sampai kita ni takut sangat mati yang nak kena sihat-sihat macam ni. Tak, itu tak akan berubah. Tetapi kita nak supaya kualiti hidup kita. Kita dapat hidup secara sihat, insya-Allah sampailah ke akhir hayat kita. Macam tu. Alright? Okay, saya rasa panjang dah tu. So kita buka kepada soalan lah. Kita tengok soalan dulu ke Dr. Adibah nak ni dulu. Saya stop sharing lah. Saya stop share. Okay. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih Dr. Rahmah. Suka dengar. InsyaAllah. Okay, yang part hypothalamic pituitary axis tu, part tu memang kalau saya tengok dekat sini ramai few doctors juga yang ada lah. Saya tengok few nama doctors juga. So kalau untuk tahu dengan lebih detail lagi, sebenarnya nanti boleh discuss balik lah. Tu favorite part actually tu yang core subjek yang kita kena faham dalam program hormon diet. Tapi it's okay, tak apa. Kalau tak faham pun tak apa, no problem. Just ambil intipati penting yang Dr. Rahmah bagi tahu tadi, yang asas yang kita kena tahu. So saya rasa mungkin Dr. Rahmah boleh jawab dulu soalan yang ada dalam chat box, ataupun kalau yang nak on mic nak tanya soalan pun boleh, no problem. Okey, silakan Ma. Encik Azmil. Ada nak tanya soalan kan? Okay, sorry. Yang ni Siti Nurah dulu kan, yang kat atas tu. Kasih Nurah tak apa. Nanti saya explain. Okay. Yang Cik Azmil sepupu saya mengidap SLE. Apa first step untuk dia ya doktor? Okey, SLE ni salah satu penyakit autoimun lah. Okey. Dan dia juga adalah penyakit yang involve multi organ. Dia banyak melibatkan organ-organ dalam badan kita. Jadi dia satu penyakit yang kompleks. So Cik Azmil ni kita nak tahu lebih detail lagi lah apa first step untuk dia tu. Kita nak tahu juga sekarang ni SLE dia tu di tahap mana. Sebab SLE ni dia ada waktu dia relax, ada waktu dia aktif, ada waktu dia tak aktif. So kita nak tahu ubat-ubat yang dia ambil. Dan of course SLE ni pun satu penyakit yang sesuai untuk buat HD lah. Tapi macam mana kita nak bermula semua tu, yes, kita kena bercakap dengan dia sendiri, nak tanya lebih detail lagi pasal penyakit dia tu. Sebab dia memang melibatkan multi organ SLE ni. Kita nak tahu keputusan darah dia, keputusan renal function test dia macam mana, treatment dia apa, nak tahu ubat-ubat dia. Jadi first step ialah Cik Azmil ni masuk ke Zoom briefing hari ni di bawah siapa, kontak dia. Okay, mungkin dia boleh link kepada saya ataupun kepada Dr. Adibah. And then kita selalunya kalau saya suka nak berbincang dengan pesakit tu sendiri. Sebab kita sebagai doktor ni kan, untuk kita menjawab soalan daripada pesakit kita, untuk kita macam bagi suggestion, nak bagi suggestion, nak bagi ubat apa, nak makan apa, nak buat apa, what is the next step, kita nak kena tanya soalan dulu. Kita nak kena tahu banyak benda dulu. So dalam pemeriksaan kita, pesakit kita akan ada history taking, physical examination, baru dan investigation, baru kita boleh offer treatment kepada pesakit. Macam tu. So kita nak kena suruh sepupu tu, sama ada call saya ataupun Dr. Adibah ataupun mana-mana doktor dalam HD ni lah. Macam tu. Boleh? Di Hidayah Hazri. Okay. Doktor nak tanya, adik saya dah 3 tahun tak datang period. Program HD, ya, sesuai sangat program HD ni. Sebab period ni, okay, menses ni dia,
Okey, sebab apa kita datang setiap bulan? Datang period. Bulan ni datang, bulan depan datang. Dia sebenarnya ialah regulation hormon. Yang saya sebut tadi lah, HPA exist tadi, dia akan merangsang fungsi-fungsi hormon estrogen dan progesteron dalam badan kita yang tu akan regulate menses kita. Jadi kalau dia dah 3 tahun tak datang period ni, ada banyak benda nak kena buat tu. Kena buat ultrasound, kena buat blood test, kita nak tengok dari segi hormon level dia. Lepas tu baru kita boleh advise seterusnya lah. Tak, katakanlah dia ada benda-benda lain, contohlah kan ada masalah-masalah lain, kita kena tackle masalah tu juga, bukan buat HD sahaja. Banyak lagi benda yang kita nak kena buat. Okay? Alright? Ada apa-apa soalan lagi? Okay. Kalau tak ada soalan last. Maybe last soalan, kita dah hampir pukul 11 dah ni. Kalau katakan ada soalan-soalan yang segan nak tanya sini, mungkin ada quite a private question ke apa, boleh je anytime PM Dr. Rahma ataupun PM saya, dan insyaAllah kita boleh bantulah setakat mana yang boleh bantu. So memang penyakit yang semua orang ada ni sebenarnya adalah penyakit-penyakit yang insyaAllah boleh diselesaikan lah. Saya selalu cakap selagi belum datang satu penyakit tu, insyaAllah lah kita boleh bantu dengan ikhtiar. Satu penyakit tak boleh dibantu adalah penyakit bila Israel datang memanggil. Betul ke malaikat Israel? Okey, so bila dah datang penyakit mati. So kalau selagi kita Allah bagi nyawa, insya-Allah kita boleh usaha ikhtiar dan ni adalah salah satu ikhtiar. Okey, last question maybe boleh jawab soalan terakhir. Okey. Apa kaitan gastric, GERD dan anxiety? Selalu kalau orang ada anxiety ni dia ada dia berkait rapat dengan GERD. Itu ialah berkait dengan hormon being released. Okay, anxiety hormon macam saya sebut tadi, kortisol yang berlebihan semua tu dia akan menyebabkan rembesan asid dalam perut. Okay, itu secara ringkas. Dan dia akan menyebabkan GERD ni jadi lebih teruk lagi lah. Tapi untuk explanation yang panjang untuk syuhadah nanti saya akan hantar satu video by Dr. Zul. Dr. Zul dah explain secara detail lagi pasal apa you boleh dapat GERD dengan anxiety ni. Okay? Syuhada ni doktor kan coach juga kan? Syuhada Hamidin ni, bukan ke? Okay, so tak apa, just to let you know, insyaAllah kalau ada apa-apa persoalan, nanti anda yang baru, yang masih first time yang you all first time dapat info tentang hormon diet, kalau nak tahu lebih lagi, nanti boleh contact your friend yang bawa ke sini. Okay, insyaAllah. So rasanya tu saja kot malam ni. Terima kasih banyak-banyak kepada Dr. Rahma. Rasanya Alhamdulillah saya pun banyak belajar, menyalin nota juga, banyak sangat nota-nota tadi. Dan insyaAllah rasanya insyaAllah kita jumpa lagi in future. Kalau ada another slot, kita akan bagi tahu. Maybe Dr. Rahma ada last ayat ataupun pesanan terakhir. Kalau pesanan terakhir for this session lah. If you have any last word for this session, silakan last word, itulah mungkin tertanya-tanya siapa yang nak bermula tu macam mana nak bermula HD ni, kontak balik orang yang bagi link ni. Okay, kalau saya yang bagi link ni, kontak saya lah. Nanti kita akan ajar step-step dia. Okay, Alhamdulillah, terima kasih. So tu saja rasanya buat kali ni. Ingat saya just nak pesanan terakhir saya juga. Pesanan terakhir juga nak juga Okay, saya punya pesanan bukan pesanan terakhir lah. Saya mengambil iktibar daripada apa yang baru-baru ni menimpa. Allah ujilah family kami dengan ujian kematian. Sebenarnya saya just nak berpesan pada diri saya dengan diri anda semua dekat sini, supaya kita sama-sama mengambil kesihatan ni sebagai suatu yang tidak ada tukar gantinya. Maknanya kalau kita ada sesuatu yang kita rasa query sikit, rasa macam tak faham, rasa macam
confused, kena cepat-cepat tanya, kena cepat-cepat mencari pakar. Bukannya sekadar kita nak Google tanya encik-encik Google, tanya encik-encik yang tak bertauliah. So pastikan anda ada seorang, tak semestinya saya tak semestinya Dr. Rahmah, tapi anda mesti ada seorang yang anda ada credibility dari segi ilmu perubatan dan sebagainya, yang anda boleh jadikan sebagai resource person. Okey, sebab Allah berikan hidup kita ni hanya sekali, dan insya-Allah kita tunaikan amanah itu dengan sebaiknya supaya kita dapat sebanyak-banyak manfaat daripada kehidupan kita ni. Sebab kita hidup bukannya untuk diri kita saja, tapi kita hidup, kita nak menyumbang kepada orang lain. So kalau diri kita tak sihat, memang kita tak akan mampu nak menyumbang pada orang lain. So conclusion daripada apa yang Dr. Rahmah sampaikan pada malam ini adalah, adakah hormon diet ni sesuai untuk kita? So tepuk dada, tanya iman masing-masing. Okay, dan once you dah buat decision, tolong jangan pandang belakang lagi. Terus ke depan dan terus buat yang terbaik untuk diri sendiri. So saya rasa tu saja conclusion untuk malam ini. Fikir balik, solat istikharah. Kalau yang non-Muslim, kalau ada dekat sini, doa banyak-banyak mengikut gaya masing-masing, dan consult balik orang yang bawa anda ke sini, dan insyaAllah kita jumpa dalam main group Hormon Diet nanti once you all dah enroll ataupun join group kami, insyaAllah. So itu saja setakat ni. Terima kasih sekali lagi pada Dr. Rahmah, such a very good presentation, dan saya rasa semua dekat sini enjoy dan dapat ilmu yang banyak lah daripada Dr. Rahmah. Terima kasih pada semua yang hadir, dan insyaAllah kita jumpa lagi pada masa yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Sama-sama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi.